Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Nona? Mira doakan semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera bersama insan tersayang. Teruskan sejam bersama Nona untuk pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Kesempurnaan wanita tidak harus dinilai daripada keadaan fizikal semata. Jangan cari kekurangan atau menuntut kesempurnaan mereka kerana wanita yang hebat adalah wanita yang menjadikan ketidaksempurnaan mereka sebagai sumber kekuatan dirinya. Menarik di Nona minggu ini. Apa yang ekstra lah saya nampak dia ni sebenarnya. Ekstra. Ni orang dia manja. Manja sangat-sangat. Lepas tu bila dia bertutur, bercakap dengan keluarga saya ni lah pilihan hati saya. Keyakinan diri tu tak terbina semalaman. Kita ni ada mission sebenarnya. Kan? Jangan rasa macam aku ni dah tak ada guna lah. Kalau kahwin pun tak boleh bagi zuriat. Salah tu. Kan? Tak ada satu pun orang yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Kita bermain dengan design drape, ruffle. So macam nak minimiskan kita punya design. Untuk pemilihan warna kita lebih kepada pastel colour. Kalau dah jodoh, tak ke mana. Setelah 6 tahun menyulam cinta dan mengenali hati budi masing-masing, Azam Syam dan Cheryl Syazwani memilih tanggal 1 Januari 2022 untuk disatukan. Mahligai Cinta berkesempatan meraihkan pasangan mempelai ini dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh keluarga dan teman rapat. Mula meminati Azam sejak penyanyi itu menyertai program realiti nyanyian kanak-kanak idola kecil TV9. Cheryl tidak menyangka dia berpeluang untuk berada di bawah syarikat rakaman muzik yang sama dengan jejaka idamannya. Aktiviti tu selalu bersamalah, macam show, lepas tu promo lagu. Tapi saya dengan dia time tu tak adalah macam rapat. Just macam say hi, bye, macam tu je lah. Just pergi, datang dan macam pergi show, jumpa lepas tu balik. Sudah berkenalan dan berkawan dari tahun 2015, namun hubungan mereka semakin serius hanya sejak 2 tahun lalu. Masa tu Cheryl ada show. Lepas tu Cheryl minta tolong Azam untuk buatkan -1. Dia buatlah. Lepas tu Cheryl macam nak balas balik. Nak belanja dia makan. Cheryl mesti lari cakap, kalau Cheryl belanja makan, Azam nak tak? Lepas tu dia macam segan-segan. Tapi bila dia ajak keluar ni, ni betul ke Cheryl Syazwani ajak aku keluar ni? Mula daripada Cheryl ajak dia keluar tu, start daripada situ kita orang chat hari-hari sampailah kahwin. Saya lah yang rasa macam, kenapa hati ni rasa macam nak tahu dia tengah buat apa tau. Lepas daripada keluar makan hari tu kan. So dia macam, lepas tu dia pula pergi tanya kita macam, oh rindu ke? Dengan sekali lafaz, pasangan sama cantik sama padan ini telah selamat diijab kabulkan di Masjid Nurul Ihsan, Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor. Aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Cheryl Syazwani binti Samsul Bahari dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Cheryl Syazwani binti Samsul Bahari dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Allahumma salli ala Muhammad. Jantungku ini hingga rasaku memilih hatimu. Macam bercampur baur
Bermula saya rasa happy dan saya macam sedih pun ada sebab kena tinggalkan family kan. Nak kena ikut suami. Lepas tu kita orang dua-dua Dia tanya, ya ke ni dah kahwin? Ya ke dah kahwin ya? Selalu macam kita duduk pun jarak-jarak asing-asing kan. Usai majlis akad nikah, kedua mempelai diraikan dalam sebuah majlis resepsi khas buat keluarga dan sahabat handai terdekat. Menyukai gaya klasik dan tradisional, pasangan serasi ini memilih sepersalinan busana songket berwarna merah hati bagi meraikan hari bahagia mereka. Apa yang ekstra lah saya nampak dia ni sebenarnya. Ekstra. Ni orang dia manja. Manja sangat-sangat. Lepas tu bila dia bertutur, bercakap dengan keluarga saya rasa senang. Tengok dia rasa macam selesa lah kan. Saya rasa inilah pilihan hati saya. Saya nampak Azam ni dia seorang yang pentingkan keluarga, maksudnya family first lah. Family person. Apa-apa dia akan utamakan family dulu sebelum orang lain. Orang tak tahu Azam ni, dia nampak je macam innocent macam ni kan. Tapi kat rumah dia memang heboh. Dia macam gila-gila sikit lah. Tetamu yang hadir turut dihiburkan dengan persembahan istimewa daripada kedua mempelai. Azam dapat jadi suami yang bertanggungjawab, dapat melindungi dan menjaga keluarga kita. InsyaAllah. Boleh. Saya sayang awak. Saya terima kekurangan awak. Dan saya harap awak boleh terima kekurangan saya. InsyaAllah kita bina keluarga kita dengan kebahagiaan lah. InsyaAllah. Mempunyai sebuah lagu duet bersama yang berjudul Jika Ini Takdirnya, pasangan penyanyi muda ini juga bakal mengeluarkan single duet terbaru mereka tidak lama lagi. Kami nak ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat kami, Azam Sham Troopers, Azam Family, Azam Sham FC dan Cheryl Lovers. Ya, sebab bagi kita orang support yang sepenuhnya. Doa yang baik-baik. Ya, betul. Bagi kata-kata semangat sepanjang kita orang bersama. Mendoakan kami berdua. Kami ucapkan terima kasih. Teruskan menyokong kami untuk yang akan datang ni lah. Banyak lagi, insya-Allah. Cinta tulus terpatri dalam sebuah akad, menghimpun restu dan memohon berkat, menyimpul janji untuk saling setia, sehidup semati, menyatukan jiwa. Semoga ikatan murni ini berkekalan hingga ke syurga. Minggu ini, Nona bersiaran dari sebuah kediaman seorang pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, Puan Nur Sazilawati Saad dan suami Muhammad Khairil Anwar Abdul Latif. Pasangan suami isteri ini memilih tema modern farmhouse dengan sedikit sentuhan konsep vintage charm. Ilham dekorasi dalaman rumah ini kebanyakannya tercetus semasa pemilik menyambung pengajian di Amerika Syarikat. Turut menggabungkan beberapa konsep yang dirasakan sesuai dengan cita rasanya, suasana kediaman yang tenang, selesa dan sejuk mata memandang mungkin boleh dijadikan inspirasi buat ramai pemilik kediaman. Menyentuh tentang hiasan dekorasi, Nona berkesempatan meninjau ke rumah pasangan suami isteri Nurul Ashikin Amran dan Muhammad Hazli Abu Bakar dalam segmen Diary Deco minggu ini.
Setiap pasangan pasti mempunyai konsep dekorasi yang diidamkan untuk kediaman masing-masing. Bagi pasangan muda yang mempunyai seorang anak ini, mereka lebih selesa mengubah suai rumah dengan cetusan konsep dan idea tersendiri tanpa menggunakan khidmat pereka dalaman. So pada awalnya rumah ni sangat-sangat teruk dan uzur lah, tapi disebabkan lokasi yang strategik, so kami decide untuk duduk di rumah ni. Pada awalnya disebabkan kekangan wang sebab baru berkahwin dan baru bekerja. Selepas 5 tahun kami dapat anak pertama kami dan kami decide untuk memberi lebih keselesaan dan kami buat major renovation pada Jun 2020 sebaik saja habis PKP 1. Konsep rumah ni adalah English modern dan juga saya letakkan ciri-ciri minimalis sedikitlah untuk rumah kami ni. Ilham ni dapat semasa kami bercuti di luar negara, kami menyewa di Airbnb. So kebanyakan rumah mereka ni menggunakan konsep English modern, simple, minimalis tapi ada rasa feel homey. Jadi saya ambil inspirasi daripada rumah tersebut kepada rumah kami. Saya dengan suami, kami ada degree dalam civil engineering. Ada sedikit ilmu dan knowledge lah dari segi dekorasi ataupun renovate rumah. So kami decide untuk major renovation kali ni kami sendiri yang monitor dari segi progress dan juga worker. So untuk kontraktor setiap kan macam kita ada untuk buat wet works ataupun concrete work, bahagian pintu, bahagian tingkap tiles semua, saya sendiri yang choose worker ataupun orang kata company masing-masing. Jadi saya tak pilih satu main contractor, saya banyak separate. So dia messy work tapi saya lebih puas hati. Bagi pemilihan hiasan dan perabot, Ashikin lebih mengutamakan faktor keselamatan anak bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang mungkin boleh berlaku. Untuk pemilihan barang hiasan, saya mempunyai anak kecil yang berusia 2 tahun, jadi dia agak lasak kan nak explore semua benda. Jadi saya kena kurangkan barang hiasan yang berkaca, saya kena kurangkan dan pastikan dia selamat dan juga orang kata child safe lah untuk anak. Tempat favourite saya dan suami sudah semestinya bahagian dapur lah. Kitchen is the heart of our home kan. Kami ada ubah beberapa tiles seperti di dapur, kami menggunakan mosaic tile. Okay, kenapa? Sebab bila dah warna putih ni kita tak nak nampak dull, tak nak nampak macam hospital sangat kan. Kami menambah ciri-ciri macam menggunakan corak ada pattern, macam mosaic style, so supaya ia menambah orang kata variasi dan tak membosankan. Setiap orang mempunyai rutin yang berbeza. Saya pastikan bahagian dapur saya ni dia praktikal. Dia ada organizer tertentu. So setiap benda yang kita letak tersimpan dan senang nak ambil. So kita tak adalah fikir kat mana letak Tupperware, kat mana letak barang-barang. So macam dia setiap kabinet dia ada home masing-masing, ada rumah masing-masing kan. Kabinet yang praktikal bukan sahaja memudahkan pergerakan ketika berada di dapur, ia juga memberikan kepuasan kepada pemilik kediaman apabila ruangan ini sentiasa kelihatan cantik dan kemas. Bilik anak saya jadikan satu untuk bilik tidur dia dan lagi satu bahagian playroom area which is saya separatekan lah. So untuk bahagian bilik dia, dia punya wardrobe, katil dan tempat simpan mainan dia. So lagi satu adalah playroom which tempat dia bermain lah. So area tu kalau dia nak sepah je dekat bahagian situ. So simple je. Dan untuk bahagian anak saya ni saya menggunakan konsep Montessori. Montessori tu which simple, practical dan saya membuat toy rotation untuk anak saya. Macam contoh setiap 2 minggu dekat bahagian playroom dia saya tukar mainan dia. So yang mainan yang tak diguna saya kena simpan balik. So dia tak adalah kacau bahagian yang saya simpan tu, dia sepah dekat bahagian playroom saja. Kepuasan apabila kita renovate rumah sendiri, first kita boleh cut, nombor satu lah cut budget yang banyak lah. Yang kedua adalah dapat impian kan, walaupun not 100% impian kita tapi bersyukur sebab ia dapat memberi keselesaan, keselamatan dan juga sedap mata memandang. Siapa sangka daripada hobi bertukar kerjaya. Bermula dengan minat yang mendalam terhadap seni abstrak, terutamanya fluid art, Razatul Fatrah Muhammad Hamdan bersama ibunya mula menghasilkan jualan naskah seni di atas kanvas dan sarung telefon bimbit.
Ikuti segmen DIY minggu ini untuk ketahui teknik dan cara penghasilan seni abstrak menggunakan fluid art yang unik. Berusia 24 tahun, Razatul Fatra atau lebih mesra disapa Ras tidak menyangka hasil kreativiti seninya mendapat sambutan, terutamanya hasil lukisan di atas sarung telefon bimbit. Pada asalnya kita buat tu kan macam kita buat saja-saja je, eksperimen macam tu kan. Lepas tu orang rasa macam jual tak? Macam tu. Dia macam nak belilah sebab benda tu tak pernah kira macam mungkin dalam Malaysia ni tak tahu ada ke tak ada ke kita tak pasti, tapi diorang kata tak pernah lagi jumpa macam ni. Lepas tu macam menarik lah, diorang kata boleh tengok kita buat, lepas tu boleh tengok design dia kan. Jadi benda tu yang buatkan diorang sukalah. Tidak keseorangan, Ras dibantu ibunya, Hairah Mat Tahir untuk menyiapkan permintaan daripada pelanggan dan dalam masa yang sama turut berkongsi idea bagi setiap hasil kerjanya. Bila Umi involve dalam ni, 100% yang Umi tolonglah, bantu kan. Dari segi sudut kerja-kerja yang banyak Umi bantu ialah belakang tabir lah. Proses casing tu juga Umi ada involve sama. Maksudnya Ras buat dan Umi akan tolong bersihkan untuk kemaskan casing tadi. Itu semua kerja-kerja Umi lah. Selain sarung telefon bimbit, Ras juga berbakat dalam menghasilkan seni abstrak untuk wedding board dan tulisan had di atas kanvas mengikut permintaan pelanggan. Untuk proses buat casing ni, first kali kita kena bancuh colour. Colour tu, akrilik tu kita akan campur dengan air untuk nak dapatkan tekstur yang agak cair supaya kita mudah nak blendkan colour-colour tu. Float art ni dia lebih kepada penggunaan colour tu nak menarik, buatlah dalam 2 ke 3 colour ke atas. Lepas tu bila kita dah bancuh colour dah ada, kita kena ni lah, gunakan plate casing tu untuk buat. So dekat situ kalau teknik blow, kita tuangkan sahajalah, pastikan ada base, kena ada base colour, lepas tu warna untuk corak, lepas tu kita blow sahaja untuk nak dapatkan corak dia. Untuk galaksi pula, galaksi ni kita kena ada base juga. Lepas tu colour tu bubuh dalam cawan dalam beberapa colour. Lepas tu daripada cawan tu tadi kita tuangkan colour tu ke atas casing tu. Lepas tu kita just gerakkan saja casing tu untuk nak dapatkan dia punya corak yang menarik lah. Untuk yang tekap, daripada lebihan colour tu kita boleh tekap sahaja and then kita dapat terus corak tekap. Selepas dah buat 3 teknik tu, kita akan keringkan. Bila dia dah kering, barulah kita akan kemaskan dulu. Lepas tu kita akan gunakan finishing spray clear lah untuk nak matikan colour. Sampai kat situ je lah. Ras akan jadikan seni lukisan ni sebagai kejayaan tetap Ras, sebab kita memang target sampai tahap kita ada satu bengkel, satu galeri, dan ke depan ni nanti pun kita akan mengeluarkan produk macam tudung float art. Jadi kita akan gunakan float art ni sebagai identiti kita dalam mencipta banyak lagi produk lain. Sebagai seorang ibu, saya selalu pesan kepada Ras untuk berjaya bukan satu perkara yang mudah. Kena lalu semua masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi buat seni bila kita berurusan dengan orang ramai, tak boleh ikut mood. Kita kena buat, kita kena cekal walaupun dalam keadaan kita down. Dilahirkan tanpa rahim merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diterima oleh seorang wanita.
Nur Syazwani Abdul Rahim atau lebih dikenali sebagai Wani Ardi merupakan antara seorang daripada satu nisbah 5,000 wanita yang dilahirkan tanpa organ reproduksi merangkumi rahim dan ovari. Keadaan ini sekaligus menyebabkan kegagalan untuk hamil. Nona menyelami ketabahan wanita cekal ini yang menjadikan ketidaksempurnaannya sebagai sumber kekuatan diri. Pernah kecewa dan sedih kerana dilahirkan berbeza, namun waktu merubah segalanya. Bagi Wani Ardi, 37 tahun, dia tidak mahu terus bersedih dan membiarkan perbezaan itu menjadi batu penghalang kebahagiaannya. Masalah organ reproduksi di mana rahim dan vagina tidak berkembang dengan sempurna ini dikenali juga sebagai Sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser atau MRKH. Tahu yang Wani menghidap sindrom MRKH masa umur Wani dalam 17-18 tahun macam tu. Wani punya pundi kecing selalu meragam. Tapi waktu tu kita ingat sebab kita tak cukup minum air. Lepas umur dah melepasi 16 tahun tu, sebab usually we will put a limit to ourselves kan. Sampai bila je aku nak tunggu nak datang bulan ni kan. 14 tahun tak ada, okay tunggulah. Form 3 tunggu tak ada, Form 4 tunggu tak ada. Put a limit, okey lah sampai SPM lah. Ini paling maksimum lah kan. Sebab by the time SPM tu dah tak ada kawan-kawan yang tak ada period. Semua ada period. Umi Wani, dia bawa Wani jumpa dengan doktor pakar sakit puan. Dah lepas banyak klinik dan hospital kita pergi. Sebab dia satu keadaan yang sangat jarang berlaku kan. Kebanyakan doktor pada waktu tu tak tahu. Jadi Wani macam dipas dari satu klinik ke satu klinik yang lain, satu hospital ke satu hospital yang lain. Hospital yang keempat ke keenam tak ingat. Baru dapat tahu yang Wani lahir tanpa rahim dan tanpa laluan faraj. Macam Wani sendiri masa tu, treatment yang paling common ialah doktor akan bagi pil hormon. Sebab masa tu doktor tak tahu yang kita ada sindrom MRKH. Usually doktor akan anggap yang dia ni just lambat je. You know, dia ada masalah hormon. So dia akan suruh, okay makan pil hormon ni lepas 2 minggu, you should get your period. Itu apa yang dia cakap lah. So first treatment adalah itu. Dengan harapan darah haid tu akan datang lah. But of course, as someone yang tak ada rahim langsung kan, makanlah pil hormon tu banyak mana pun pointless kan. Selepas melalui ujian dan imbasan, doktor akhirnya mengesahkan tiada organ rahim ditemui di dalam tubuh Wani. Memandangkan ketika itu penyakit ini masih baru di Malaysia, dia terpaksa mengambil inisiatif untuk mencari sendiri informasi berkaitan rawatan yang sesuai bagi pesakit MRKH. So macam Wani buat dilatation therapy, tapi bukan atas nasihat doktor. Masa 20 years ago tak ada doktor pun cakap kat Wani yang you have to go for dilatation therapy. I learned about it dari support group dekat US. Sebab masa tu kita rasa keseorangan kan, kita tak ada tempat nak refer. Kita pergi dekat doktor pun doktor tak banyak info boleh bagi kita. Doktor dalam support group dekat US tu lah yang bagi tahu kalau nak ada laluan faraj yang normal, kita boleh bentukkan sendiri menggunakan alat yang kita panggil dilator, dan terapi tu kita panggil dilatation therapy. So buat masa ni itulah treatment yang biasa dilakukan oleh wanita MRKH dekat Malaysia. So sebagai gadis wanita MRKH tak boleh mengandung, tak boleh ada hubungan kelamin dengan suami kalau tak buat terapi. Boleh ada masalah tulang, boleh ada masalah pundi kencing dan puas pinggang macam Wani. Boleh ada masalah pendengaran macam Wani juga. Pendengaran Wani 50%. Boleh ada masalah jantung sebab bila badan kita tak ada satu organ, dia akan affect organ lain juga kan, sebab organ kita semua connected kan. Wani tak suka macam bila orang macam ya ke, kesiannya. Wani tak suka benda tu tau. Cara Wani cerita kat kawan-kawan tu kena positif lah. Cara macam kita educate orang kan. Jauh di sudut hati adalah rasa sedih tu kan, tapi tak nak simpati tu. Sindrom MRKH yang dihidapi Wani bukan hanya sekadar satu ujian hidup, tetapi ia juga adalah anugerah buatnya. Wani belajar untuk menerima takdir dan melihat kekurangannya itu sebagai satu kelebihan yang mampu memberikan kekuatan dalam meneruskan kehidupan mendatang. Keyakinan diri tu tak terbina semalaman lah. Di umur tu, Wani punya pemahaman is that Wani lain daripada lain. Itu je. I understand myself as, okay, kawan-kawan aku ada period, aku tak ada period. Kawan-kawan aku in the future boleh ada anak, aku tak boleh ada anak. That's the only way I understand it. Umur dah 20-an, masa tu yang baru Wani sedar, okay, benda ni sebenarnya it's bigger than what I thought it is. Kita struggle nak build relationship, kan? Kita nak maintain friendship, kita nak build career, kita nak habiskan belajar kan. Umur 20-an tu macam paling hektik lah. And
Kalau cakap pasal membina keyakinan diri tu, that is something yang Wani bina very slowly. Sebab memang Wani acknowledge, okay, memang there's no way. Esok aku bangun tidur, aku macam, oh redha, Alhamdulillah aku ada sindrom MRKH. Dia tak jadi macam tu. Dia very slow. Daripada umur Wani 17 sampai umur Wani 30, baru Wani go public about my condition. Berbelas tahun for me to berdamai dengan hakikat. Apa-apa pun kita berbalik pada Allah lah sebenarnya. Wani amat bersyukur kerana dikurniakan pasangan hidup yang penyayang dan sangat memahami akan keadaannya. Dia akui pengalaman lalu banyak mengajarnya erti membina dan menjaga perhubungan. Wani sebelum berkahwin, Wani memang jujur dengan suami sebabnya Wani dah rasa dalam hubungan-hubungan yang lepas sebelum kahwin, Wani dah pernah ada teman lelaki yang tak boleh terima. Jadi dekat situ Wani belajarlah, okay, this is something that aku kena jujur. Kalau aku nak kahwin, aku memang kena jujur benda ni. Sebab dalam hubungan-hubungan yang lepas sebelum Wani berkahwin, ada teman lelaki yang tak boleh terima, ada teman lelaki yang boleh terima tapi keluarga dia tak boleh terima. Penerimaan orang kan lain-lain. Jadi dengan suami Wani, memang Wani jujur, Wani bagi tahu keadaan kesihatan Wani macam mana, keadaan seksual macam mana, keadaan mental macam mana. Dan Wani cakap kalau dia bersedia nak menghadapi semua ni dengan Wani, kita go on. Kalau tak bersedia, that's it. Wani juga merupakan pengasas kumpulan MRKH Malaysia, sebuah platform yang ditubuhkan pada tahun 2015 untuk semua pesakit berkongsi informasi dan saling memberi inspirasi supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih positif. Alhamdulillah, sejak kita tubuhkan MRKH Malaysia, dah ramai orang kenal sindrom MRKH tu apa. Ada jugalah yang feedback negatif yang kita dapat. Contohnya yang samakan kita dengan Kunsa, yang panggil kita Pondan pun ada. Tak apalah, pada Wani, that a challenge, itu tanda kerja Wani belum habis. Wani kena educate lagi, educate kan. Sebab itulah ramai wanita MRKH tak nak reveal identity. Dalam 200 orang ni, semua orang tak nak cakap dia orang MRKH. Sebab benda-benda macam ni lah. Dia takut orang-orang kat luar sana macam-macam jenis kan yang nak ambil kesempatan dan sebagainya. Meskipun sudah ada 200 penyertaan, Wani berharap agar kumpulan sokongan tersebut terus mampu mengumpulkan lebih ramai pesakit yang memerlukan sokongan. Untuk ibu bapa dan guru, ambil tahu sama ada dia datang bulan ataupun tak, ada darah haid ataupun tak. Jangan malu untuk bercakap tentang hal-hal peribadi dan hal-hal seksual dengan anak. Sebab kalau kita tak cakap dengan anak, anak akan dapat tahu dari tempat lain. So, nak anak kita belajar dari kita ke? Nak anak kita belajar dari saluran lain yang entah betul entah tidak. This world, dia balancekan dunia ni. Ada wanita yang boleh mengandung, ada wanita yang tak boleh mengandung. So, tugas kita ni ialah kita membela nasib anak yatim, kan, bayi yang terbuang. This is where we come. Inilah tugas kita. Kita ni ada mission sebenarnya. Dan jangan rasa macam aku ni dah tak ada guna lah. Kalau kahwin pun tak boleh bagi zuriat. Salah tu. Kan? Tak ada satu pun orang yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Nona mengucapkan setinggi terima kasih kepada Wani dan kumpulan MRKH Malaysia kerana sedia berkongsi pengalaman dan maklumat mengenai sindrom yang dihidapi mereka, sekaligus menyuntik kesedaran masyarakat mengenai penyakit istimewa ini. Meskipun masih baharu dalam dunia fashion dan pernah diuji ketika fasa pandemik di awal kemunculannya, label Sam Republic tekad untuk bertahan dan mencipta nama. Terkenal dengan fashion polos dan teknik jahitan yang kemas, jenama ini tampil dengan rekaan yang mampu menyerlahkan sisi feminin dan elegan si pemakai. Sam Republic antara label yang sedang meningkat naik dalam industri fashion tempatan. Meminati dunia fashion sejak kecil, Suhaimi Muhammad atau Sam nekat untuk terus mencapai impian menubuhkan empire fashionnya sendiri. Sam Republic ini kita berkonsepkan lebih kepada contemporary, mana kita ada klasik, moden, lebih kepada feminim. Pemilihan fabrik dan material yang bersesuaian juga penting agar rekaannya tampak lebih mewah dan elegan. Mostly our design kita guna material chiffon sebab I memang suka pakai chiffon sebab chiffon flowy, senang untuk carry sebab dia ringan.
Walaupun rekaannya ringkas, setiap koleksi mempunyai perincian jahitan yang kemas supaya busananya kelihatan eksklusif. Kita mostly memang guna plain material. I lebih selesa sebab kita bermain dengan design drape, ruffle. So macam nak minimiskan kita punya design. Biasanya kita menggunakan beaded lace. That's why macam kita tak berapa guna material printed. Tapi insyaAllah one day kita akan ada printed punya collection juga. Mementingkan kualiti untuk setiap rekaan, jenama ini ingin kekal menambat hati pelanggan setianya. Walaupun menawarkan busana gaya semasa, Sam Republic cuba menghasilkan rekaan dengan identiti tersendiri. Baju-baju yang kita buat ikut kepada cutting badan, tapi kita letak draping dan ruffle untuk nak tutup sebahagian part. Untuk para pemakai akan lebih rasa secure lah. Selain itu, rekaan berona lembut juga menjadi pilihan utama Parker Fashion ini setiap kali menghasilkan koleksi terbaru. Untuk pemilihan warna, kita lebih kepada pastel colour. Tapi kita akan ada combine lah. Mesti akan ada satu ataupun dua design yang colour yang bold. Sering melihat hasil ciptaan beberapa Parker Fashion tersohor tanah air sebagai sumber inspirasi, mereka ini juga menjadikan wanita sebagai pencetus ilham untuk dia berkarya. Perempuan lah kita punya inspirasi. Bila I berjumpa dengan customer I akan tahu diorang nak apa. Contohnya macam diorang nak kurung, tapi kurung yang macam mana. Daripada situ kita akan create design-design yang sesuai untuk diorang. Sudah hampir 7 tahun berada dalam industri, mereka berusia 33 tahun ini ingin melihat lebih ramai anak muda menceburi bidang rekaan fashion. Untuk nak jadi designer, you mesti kena love you punya job. Talent of course you kena ada, tapi you kena lebih hard work. Mengeluarkan sebanyak 5 hingga 10 rekaan terbaru setiap 3 bulan, Sam kini sibuk menyiapkan koleksi raya 2022 yang bakal tiba tidak lama lagi. Terima kasihlah kepada semua yang support kita. Walaupun sama-sama struggle, but you all still support kita. Dan insyaAllah kita akan keluarkan design-design yang cantik lagi untuk you all. Turut mempunyai pelanggan dari Brunei dan Singapura, Sam berharap jenamanya juga mampu menembusi pasaran Eropah sekaligus mengharumkan lagi industri fashion Malaysia di persada antarabangsa. Menu jajangmyeon pastinya tidak asing lagi buat peminat K-pop di Malaysia. Hidangan ini sering dipaparkan dalam adegan K-drama. Segmen Air Tangan minggu ini bersama Siti Khadijah Nur Ain berkongsi cara penyediaan jajangmyeon yang diolah mengikut kesesuaian dan selera masyarakat tempatan. Jika di Malaysia, mi goreng antara hidangan mi yang menjadi pilihan ramai, tetapi di Korea, jajangmyeon adalah sajian mi yang paling popular. Jajangmyeon merupakan hidangan mi yang dinikmati dengan sos pekat yang diperbuat daripada pes kacang soya hitam. Jajang bermaksud sos digoreng, manakala myeon pula membawa maksud mi. Annyeonghaseyo, Chanan Siti Khadijah Nur Ain Inida, kakumai wasayo. So, hari ini saya akan sediakan menu masakan Korea iaitu jajangmyeon. Untuk peminat drama Korea mesti dah kenal dengan jajangmyeon kan? Mi makan bersama dengan kuah kacang hitam. Dan mesti ramai juga yang ingin tahu macam mana sebenarnya rasa jajangmyeon ni. Okey, so untuk buat jajangmyeon, bahan yang paling penting ialah jajang paste. Okey, macam mana untuk dapatkan jajang paste ni? Jangan risau sebab sekarang ni dah senang didapati sama ada beli di kedai atau secara online. Selain daripada jajang paste, bahan lain yang kita perlukan untuk masak jajangmyeon ialah ayam, bawang besar setengah biji, kobis, zucchini, keledek dan kentang yang telah digoreng. Kalau tak nak goreng pun tak apa, boleh masuk terus dalam masakan nanti. Sedikit garam dan 1/4 cube ayam untuk perasa. Dan air bancuhan kanji kentang. Masukkan isi ayam yang dipotong dadu ke dalam minyak yang panas.
Setelah ayam cukup masak, masukkan pula bawang Holland dan tumis sehingga naik bau. Kemudian kita masukkan zucchini. Kubis. Okey, bila semua sayur dah layu, kita akan masukkan jajang paste. So, masukkan 2 sudu besar jajang paste. Goreng campuran isi ayam, sayuran dan jajang paste sehingga masak sepenuhnya. Apabila sudah sedikit kering, masukkan 250 ml air ke dalam bahan-bahan yang telah digoreng. Kemudian masukkan pula 2 sudu besar sos soya untuk menambah rasa. Sekarang kita masukkan garam sedikit dan 1/4 cube ayam. Air bancuhan potato starch ni kita masukkan sedikit demi sedikit sampai kuah jajangmyeon jadi pekat. Masukkan kentang dan keledek. Kuah jajangmyeon ni tak boleh terlalu cair, tak boleh terlalu pekat. Kalau terlalu cair, bila kita makan dengan mi, kuah akan berkuah. Dan kalau terlalu pekat, bila kuah ni sejuk, dia akan berketul. So, just nice macam ni je. Okay. So, kita hidangkan kuah jajangmyeon, letak di atas mi. Okey, dah siap pun kita punya jajangmyeon. Di Korea, mereka akan makan jajangmyeon bersama dengan dalmuji, telur lebat putih dan juga telur goreng. Selamat mencuba. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. Pernah dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia 27. Siapa sangka wanita yang menginjak usia 38 tahun ini bukan sahaja hebat sebagai pelakon dan penyanyi, malah dia juga mampu menyelahkan kewibawaannya dalam dunia keusahawanan. Majlis An Evening with Fazura and Besties menjadi hadiah termanis buat peminat dan mereka yang bersama-sama mengusahakan rangkaian jenamanya. Majlis malam ini iaitu Fazura with Besties. Besties ni ialah nama special Faz yang Faz berikan untuk stokis-stokis Faz. For me, that's why I call them besties because we work closely together and so malam ni Faz meraihkan mereka. Kita asyik kerja kan, and then PKP tak berpeluang untuk ada event macam ni, so tonight is the night dan Alhamdulillah Allah kurniakan event yang cukup best. Tapi Faz tak boleh mengenepikan the fact that memang selalu aja ada orang macam, oh tak berlakon lagi ke, rindu tak berlakon lagi ke. So memang I will not alienate them, peminat-peminat saya, all my darlings kat luar tu. So Faz insyaAllah akan cuba berlakon lagi again soon. Yeah. Melihat sambutan dan sokongan peminat terhadap rangkaian perniagaannya memberi kekuatan untuk dia terus melangkah jauh dan mencari keselesaan dalam bidang ini. Alhamdulillah, sebab of course lah, kalau nak harapkan berlakon je, Faz ni very selective. Mungkin tak semua watak Faz nak ambil. So berjinak-jinak lah buat benda yang Faz passionate with. Kenapa Faz lebih fokus pada tudung Fazura sekarang juga? Of course Faz pernah tudung, so dia jalan seiring. Okay, why not teruskan, dan ramai orang suka juga. Biarpun banyak perancangan sudah diatur Fazura untuk membangunkan perniagaannya ke tahap yang lebih tinggi, tugas dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu tetap menjadi keutamaan. Alhamdulillah, macam itulah, tak ada apa perbezaan. Cuma kita berdua sangat busy dengan fokus kita kat Fatimah je lah sekarang. Dulu bercinta, sekarang macam yang anak. So macam more to anak je. Tapi we will surely try to find time bersamalah nanti berdua, honeymoon ke apa, without Fatimah. I think that's very important juga. Yeah. Semoga kesungguhan Fazura mampu membuktikan golongan wanita boleh berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi tanpa mengenepikan urusan dan tanggungjawab terhadap keluarga.
Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Dalam dunia teknologi serba moden hari ini, kadangkala kegairahan untuk memberi pendapat dan menilai sesuatu dibuat tanpa berfikir panjang. Kita harus sentiasa menjaga adab dan batas dalam berkomunikasi agar tidak mengundang fitnah dan mengguris hati sesiapa. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Sazilawati Saad dan pasangan Muhammad Khairil Anwar Abdul Latif daripada The Scientist Home kerana sudi menerima kunjungan Nona pada minggu ini. Baiklah, sampai di sini sahaja siaran Nona pada kali ini. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.